Bukalah mata dan minda, lihatlah, pandang pada alam. Dengarkan bisikan suara, keluhan dan jerih rintihan. Ayo curahkan tenaga, luangkan sedikit masa, bersama merasakan perihnya. Hulur tanganmu sama meringankan, luburkan hatiku penuh ketulusan. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, semoga dunia ini disinar kebahagiaan. Kita hanya insan biasa yang lemah, neka juga alpa, sering diuji dunia yang penuh hayal pancaroba. Namun janganlah engkau sampai berputus asa, teguhkanlah merentas gelora. Hulur tanganmu sama meringankan, luhurkan hatiku penuh ketulusan. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, moga dunia ini disinar kebahagiaan. Sebarkan kasih dan sayang, walau hanya senyuman. Marilah bergantian sehingga tercapai impian. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zairul dari Islamic Relief Malaysia. Alhamdulillah, saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini mewakili Islamic Relief Malaysia dan keluarga Islamic Relief secara global untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda. Ya, anda di atas segala sumbangan yang telah anda berikan untuk penerima manfaat di dalam dan di luar negara. Izinkan saya pada hari ini untuk menyenaraikan impak ataupun kesan sumbangan anda kepada projek-projek kita dalam negara dulu ya. Dan di dalam negara kita sudah membantu lebih daripada 50,000 orang penerima manfaat, dan dalam 50,000 ini anda telah membantu lebih daripada 690 orang kanak-kanak di dalam aspek pendidikan. Ya, dia melibatkan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan juga remaja. Anda sudah membantu 60 orang pelajar Rohingya di sekolah RISE kami di Kajang. Anda sudah bersama membantu lebih daripada 550 orang pelajar daripada pelbagai bangsa melalui inisiatif yang dipanggil Cheer to School di Selangor, Sabah dan Sarawak. Anda sudah membantu meningkatkan kehidupan mampan kepada 50 orang di PPR Rebana dan juga lebih daripada 150 orang di Sarawak. Anda sudah membantu 100 orang untuk bantuan banjir, merangkumi pak makanan, alat mencuci rumah dan pelbagai lagi. Dan anda sudah membantu lebih daripada 6,000 orang penerima manfaat
bagi bantuan kecemasan COVID-19. Alhamdulillah, anda telah membantu lebih daripada 28,000 orang sepanjang bulan Ramadan, dan selain daripada itu, anda sebenarnya mempunyai saham akhirat dengan membantu lebih daripada 810 orang di dalam penerimaan daging korban di dalam negara kita sendiri. Dan akhir sekali, anda sudah bersama dengan kami di dalam inisiatif yang kita panggil Share the Joy untuk membantu lebih daripada 140 orang penerima manfaat yang bukan Islam juga. Itu di dalam negara. Baik, di luar negara, alhamdulillah, di peringkat antarabangsa, sumbangan rakyat Malaysia melalui Islamic Relief Malaysia, anda telah membantu lebih daripada 24,100 orang sepanjang bulan Ramadan di 30 buah negara, lebih daripada 69,000 orang dengan daging korban di lebih daripada 30 buah negara, 6,600 orang yang dibantu sewaktu kecemasan di Idlib, Syria, dan di Mirpur, Pakistan. Lebih daripada 14,000 orang dibantu dengan bekalan air, sanitasi dan kebersihan. Kat mana ya? Di Palu dan Sigi, Indonesia, dan juga di daerah Chikwawa di Malawi, Afrika. 570 orang dibantu dalam sektor kehidupan mampan di Bosnia Herzegovina, di Rangpur, Bangladesh, dan di Marawi, Filipina. Dan 309 orang anak-anak yatim ya daripada 24 buah negara yang dijadikan anak angkat oleh penderma ibu dan ayah angkat di Malaysia selama 24 bulan. Dan secara keseluruhannya, saudara-saudari, anda sudah membantu lebih daripada 115,000 orang penerima manfaat di luar negara. Maka teruskanlah membantu kami. Terima kasih. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, anda sekarang menyaksikan kita live Islamic Relief Malaysia live at IRN. Selamat malam, dan saya pasti yang baru menyaksikan kita sekarang ni baru je lepas tarawih, alhamdulillah masih lagi diberikan kekuatan untuk kita mengerjakan solat tarawih dan amalan-amalan ibadah yang lain. Alhamdulillah, saya Azidah Muhammad. Okey, hari ini untuk anda, jadi bukannya saya seorang tapi saya bersama dengan panel kita. Hari ini adalah istimewa sebenarnya kita memperingati Hari Nuzul Quran. Alhamdulillah, jatuh pula pada bulan Ramadan kan, pada 17 Ramadan setiap tahun kita akan raikan sebenarnya memperingati Al-Quran. Jadi kita tanya balik dalam diri kita, sejauh mana adakah Al-Quran itu dekat dengan kita? Adakah Al-Quran itu jauh dengan kita? Jadi sama-sama kita tepuk dada, tanya selera. Jadi sempena memperingati hari ini, okey, live IRN ini kita nak kongsikan bersama dengan anda apakah kelebihannya kita memperingati nuzul Al-Quran ini, dan apakah panduan-panduan yang boleh kita pelajari. Jadi saya nak memperkenalkan kepada anda. Okey, kita nak memperkenalkan kepada anda. Kita memperkenalkan kepada anda iaitu Ustazah Nazirah. Ustazah Nazirah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ramadan Karim Ustazah. Macam mana? Allahu Akram. Okey, baik. Yang menyaksikan kita sekarang ni,
Islamic Relief Malaysia kan. Jadi saya nak perkenalkan kita bersama kami di sini ni adalah Ustazah Nazira yang bertugas sebagai penolong pengarah JAKIM. Okey, Ustazah dah tamatkan pendidikan di Maktab Mahmud. Dan menyambung pengajian ijazah sarjana muda bahasa Arab di UIAM serta sarjana pengajian Islam dakwah di UKM. Ustazah pun sekarang ni memang banyak kan aktif kata apa menyampaikan ceramah, buat aktiviti dakwah dekat masjid, dekat universiti dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Ustazah sebenarnya dekat mana ni rumah? Saya di Putrajaya, Alhamdulillah. Putrajaya. Okey, tak kisahlah dekat Putrajaya, saya pula dekat area Pantai Dalam. Okey, Office Islamic Relief pula dekat Bangi. Yang penting hati kita bersatu sekarang ni. Untuk kita nak menceritakan sempena memperingati hari nuzul Al-Quran ini. Alhamdulillah. Okey, baik Ustazah. Kita nak war-war sebenarnya saya tak boleh nak tengok lah siapa yang tengah live Facebook kita kan. Kalau tak kita boleh baca nama-nama dia kan. Jadi Ustazah kita nak ambil masa ni kejap, kita nak ceritakan sikit tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Islamic Relief Malaysia. Jadi kepada anda yang sedang menonton kami secara maya, okey, menerusi Facebook Islamic Relief Malaysia live IRM ni, okey saja nak cerita-cerita sikit sebab saya sebelum ni pun ada macam-macam lah buat aktiviti bersama dengan Islamic Relief Malaysia, Ustazah. Tapi yelah di kesempatan itulah kita dapat tahu begini lah agaknya aktiviti-aktiviti yang ada di Islamic Malaysia. Macam sebelum ni saya pernah join aktiviti penyerahan bantuan kepada anak yatim. Lepas tu ada aktiviti-aktiviti CSR yang dijalankan di pelbagai tempat. Apatah lagi di TV Al-Hijrah pula ramai kawan-kawan yang sentiasa bertugas melaporkan ataupun pergi bersama-sama syuting dengan IRM untuk membuat laporan, contohnya di Palestin ke di Syria dan sebagainya. Memang banyak sangat aktiviti daripada IRM dan kita nak ucapkan tahniah juga kepada semua tim ataupun semua ahli di dalam Islamic Relief Malaysia kerana telah banyak membantu mereka yang memerlukan, sama ada di dalam negara di Malaysia ini ataupun di luar negara. Alhamdulillah. Okey, baik, terkini saya nak kongsikan jugalah aktiviti terkini daripada Islamic Relief Malaysia ni. Okey, bermula dari awal 2021 ni memang sentiasa menjalankan amanah pada para penyumbang yang telah menyumbangi untuk membantu golongan asnaf. Okay, selain menjalankan aktiviti untuk mengumpul dana. Jadi apa usahanya yang dilakukan? Jadi usahanya adalah antaranya projek pengumpulan dana terbesar sepanjang tahun. Okey, iaitu My Sedekah, bantuan kecemasan lokal untuk masa-masa banjir awal tahun lalu, bantuan untuk keluarga-keluarga yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Lepas kita ada bantuan untuk masyarakat Cina bagi menyambut sambutan tahun baru Cina melalui The Joy. Macam-macam program Islamic Relief ni. Ada lagi bantuan persekolahan anak-anak, Cheer to School dan juga lain-lain. Ustazah Nazira dah kahwin ke? Nampak macam muda je. Alhamdulillah, 4 orang dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik, dan kita nak wawarkan juga Islamic Relief sekarang ni sedang giat untuk mengumpul dana untuk kempen Rezeki Ramadan. Okay, bagi membantu golongan asnaf, okey, melalui sumbangan pek makanan selain mengagihkan sumbangan-sumbangan tersebut di beberapa kawasan. Jadi sebenarnya saya akan cerita lagi lanjut tentang rezeki Ramadan ni, tapi saya rasa yang di online sekarang ni dah tak sabar dah nak dengar perkongsian daripada Ustazah Nazirah kita berkenaan dengan hari nuzul Al-Quran ini. Okey. Baik, berkenaan dengan nuzul Quran ni kan, okey, ataupun kita nak sebut di sini tentang topik kita lah, Syahrul Quran, okey, bersempena dengan peristiwa nuzul Al-Quran ini yang kita raikan setiap 17 Ramadan. Kita nak dengarkan kupasan daripada Ustazah. Jadi Ustazah, pertama sekali lah kan, kita tahulah nak sambut nuzul Quran, kita macam nuzul Quran ni setiap tahun. Tetapi boleh tak kita nak ambil masa ni sekejap untuk kita flashback sikit, kita nak tahu apakah peristiwa sejarah nuzul Quran ni secara ringkas dan kenapa bulan Ramadan ini kita sebut sebagai Syahrul Quran. Silakan.
Baik, bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur banyak-banyak tengok Puan Azidah malam ni, masya-Allah. Seperti mana kita tengok dia ceria di TV Al-Hijrah, macam tu juga dia ceria dengan kita malam ni di Islamic Relief Malaysia. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesihatan yang baik pada Puan Azidah untuk terus jadi penyampai yang baik insya-Allah di TV Al-Hijrah insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT, sahabat-sahabat Islamic Relief Malaysia, masya-Allah malam ni alhamdulillah walaupun dah penat dengan puasa siang tadi, kelam kabut, kalau yang perempuan lah ya, sibuk nak memasak untuk berbuka, kalut lagi nak sembahyang tarawih, alhamdulillah kita masih lagi sudi bersama dengan kami, bersama dengan saya Puan Azidah malam ni untuk kita duduk sekejap kita sembang berkenaan dengan nuzul Quran. Apa dia nuzul Quran ni tuan-tuan? Kan ada orang namakan anak dia dengan nama Muhammad Nuzul Quran, lahir 17 Ramadan. Kan? Kita nak sebut nuzul. Apa dia nuzul ni? Nuzul ni, Puan Azidah dia kalimah bahasa Arab. Kan? Nuzul maknanya nazala, turun. Kalau dalam bahasa Arab ni, apa yang turun? Turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dia tak rajin lagi kita dengar daripada rendah turun ke atas, jarang kita dengar kan, dia mesti turun ke bawah. Jadi kalau nuzul Quran ni kita sebut bagaimana disebut oleh banyak ulama, dia turun oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada 17 Ramadan yang disebut juga sebagai ulama sebagai malam Al-Qadar. Jadi ada banyaklah sebagai ulama kata dia diturunkan pada malam Al-Qadar, diturunkan pada 17 Ramadan. Yang jelas kata ulama, Al-Quran ini diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara Baitul Izzah di langit dunia itu secara 30 juzuk, dan daripada situ dia turun kepada kita ni, turun kepada Nabi SAW secara beransur-ansur mengikut suasana dan keperluan Nabi SAW. Sebab tu bila kita baca Quran tuan-tuan puan, ada ayat yang kita panggil surah Makkiyah, surah yang turun di Makkah. Ada ayat surah-surah yang kita panggil surah Madaniyah, yang turun di Madinah. Jadi dua ni kita kata dia turun secara beransur-ansur, diwahyukan kepada Nabi SAW. Ulama kata tengok suasana dan tengok keperluan Nabi SAW. Sebab tu kalau kita buka Quran ni kan Puan Azidah, segala jawapan atas segala kemusykilan yang kita ada dalam Al-Quran. Sebab tu dia dinamakan orang kata diturunkan dalam bulan Ramadan, dan kata ulama mulianya Ramadan itu kerana salah satunya turun Al-Quran dalam bulan ini. Sebab tu kalau kita tengok Quran, banyaklah ayat-ayat yang Allah sebut berkenaan dengan penurunan Al-Quran ni, antaranya Allah kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah kata bulan Ramadan ni bulan yang diturunkan Al-Quran yang ni tak habis lagi Puan Azidah ya. Yang hari ni ramai orang ada Al-Quran di rumah tetapi sayangnya kita tak ada rasa nak baca Quran tuan-tuan puan. Maka hari ni Islamic Relief Malaysia buat satu inisiatif, bukan sekadar kita kata kita buat kerja-kerja charity, tapi dalam masa yang sama kita kena bangunkan dalam diri kita ni. Sebab tu kita ajak hari ni tuan-tuan puan tengok bersama dengan kita, ikuti secara langsung sekarang ni di Facebook Islamic Relief Malaysia. Jangan lupa tag kawan-kawan, tag adik-beradik, tag orang-orang yang anda sayang untuk sama-sama ikut perbincangan kita malam ni berkenaan dengan nuzul Quran. Betul. Kadang-kadang kita rasa macam, yelah Ustazah kan kalau kita sebagai wanita kan, especiallynya kita kena ada rasa macam dengan rasa kalau kita ada masalah ke ujian dalam kehidupan tu kan, kita rasa sorang-sorang. Kita tak payah pening-pening. Sebenarnya ramai di antara kita kalau kata ada masalah kan Ustazah, tenang je, kita letak je dekat Facebook. Kita mengadu pula dekat kawan-kawan kita, dekat media sosial. Sedangkan Allah dah beri kita petunjuk, kita sujud kepada Allah SWT dan melalui apa panduan kita adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, saya pula nak juga pula Ustazah pula nanti kan.
Okey Ustazah, yang ni kira macam kita nak tanya soalan yang santai-santai lah kan Ustazah kan? Sekarang ni kalau kata dekat zaman yang teknologi yang canggih sekarang ni kan. So kalau kata nak pergi driving ke, pakai handphone je nak baca Al-Quran tu tak payah susah-susah. Tak ada alasan lagi dah sekarang ni tak boleh lah nak bawa Al-Quran ke sana sini. Sekarang ni kat mana-mana pun boleh. Pakai handphone sahaja dah boleh. Persoalannya Ustazah, bagaimanakah hukumnya kalau kita menggunakan handphone ni, kita mengendalikan handphone ni dalam keadaan yang tak betul. Mungkin contohnya macam kita ada handphone, tapi kadang-kadang kita dah buka Al-Quran tu dalam handphone, tapi kadang handphone tu kita bawa masuk dalam toilet. Jadi itu satu. Yang keduanya mungkin kalau kita sebagai wanita ni, kita baca Al-Quran dekat handphone, tapi kadang-kadang kita tak tutup aurat. Mungkin Ustazah boleh jelaskan. Okey. Dia bila kita sebut hukum fiqh ni kan Puan Azida, kita kena faham. Fiqh ni dia perkataan bahasa Arab sekali lagi. Sebab tu tuan-tuan puan, kalau kita faham bahasa Arab ni, ya Allah, bukan sekadar kita faham Al-Quran, tapi kita akan faham keluasan bahasa itu sendiri. Contoh, macam bila kita sebut fiqh kan, kita ni dia berkaitlah dengan hukum fiqh kan. Fiqh ni makna dia luas yang luas. Sebab tu bila kita sembang bab hukum, dia akan ada ulama yang kata tak boleh. Ada ulama yang kata boleh buat contoh dalam satu-satu masalah. Sebab apa? Sebab al-fiqh itu makna dia luas yang luas. Maka sebab tu bila kita sebut soalan dia yang Puan Aziz dah tanya ni soalan favourite orang lah kan. Nak bawa mushaf dia malas, tapi ataupun mungkin dia rasa agak terbeban lah kita nak kelek Quran tu bawa pergi sana sini kan, mushaf yang real, yang fizikal. Maka hari ni dengan teknologi kita dah boleh download banyak apps hari ni, antaranya yang kalau JAKIM dengan kerjasama MCMC dengan kerjasama KDM, dia ada buat satu app Smart Quran nama dia. Kalau yang ni saya memang syorkan sebab ini memang disemak dan diperakui oleh KDM. Sebab dia Quran ni kena hati-hati tuan puan. Memang kalau buka hari ni nak download berlambak-lambak. Cuba kita nak pastikan mana satu sahih tu kena make sure betul-betul lah. Jadi kalau antara salah satu yang kita ada ni, yang saya sebut tadi Smart Quran ni, dan kalau ada dalam phone kita ni, bagaimana hukum sebut pada kita, boleh tak kalau kita masuk bilik ayat? Bilik ayat, orang Kedah kata bilik ayat. Okey, baik. Dia kalau orang Kedah ni kan Puan Azidah, dia boleh cakap bahasa bahasa Kuala Lumpur ni satu rangkap je. Lepas tu dia patah balik asal. Okey, baik. Macam mana hukum fiqh guide kita tuan puan kalau Al-Quran tu di-download dalam smartphone kita, kata ulama, as long as kita masuk dalam bilik air, kita tak buka Al-Quran itu tidak ada masalah. Tak ada lah orang masuk bilik air kan, boring lah tunggu sementara nak buang air besar ni dia buka Quran. Tu tak boleh. Tapi kalau semasa dia duduk menjadi satu aplikasi yang kita bawa masuk dalam bilik air, tidak ada masalah. Sebab tu kita ni jangan terlalu jumud. Kita kata mempamerkan Islam tu semua tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, tak. Islam ni dia sangat fleksibel. Maka sebab tu ulama fiqh bagi panduan pada kita kalau duduk sebagai aplikasi tak ada masalah. Sama macam orang perempuan. Kadang-kadang kita ni kan dengan menyusu anak sebelah kan, kelek anak menyusu sebelah nak baca Quran. Kan kalau duduk menyusu anak tak terbaca-baca Quran juga. Jadi daripada kita duduk tengok Facebook saja-saja kan, kita pun ambil Quran. Boleh tak kalau kita sambil menyusu sambil nak baca Quran, ataupun sambil kita nak tidurkan anak, tudung kepala tak pakai nak baca Quran? Macam ni ulama kata. Untuk kita baca Quran itu tidaklah menjadi rukun untuk kita tutup aurat. Walau bagaimanapun dalam Islam ni kita ada adab dengan Al-Quran. Antara adab dengan Al-Quran tu adalah kita tutup aurat kita. Sama juga dengan wuduk. Tidak semestinya tidak ada wuduk kita tidak boleh baca Quran. Kita ada wuduk, dia akan menjadikan kita ini lebih beradab dengan Al-Quran. Maka sebab tu bila kita baca Quran ni, kita kata apa? Kita bawa sekali adab-adab untuk nak sempurnakan pembacaan kita itu. Nak tunjukkan pada Allah, ya Allah, kami nak baca Quran ni, kalamullah ni, kami nak baca kata-katamu ni ya Allah, dengan cara kita pakai dengan pakaian yang tutup aurat dengan sopan, dengan cara kita kata apa? Kita jaga adab dan juga kesusila. Bayangkan tuan puan, kalau kita jumpa dengan orang yang besar, bagaimana cara kita beradab dengan mereka? Ada adab, ada cara pakai kita. Maka apatah lagi bila kita berdepan dengan Al-Quran,
Ya, apatah lagi bila kita semayang sekalipun buat Zida kan. Ni baca Quran satu, kadang-kadang dalam usaha semayang pun kita berlebih kurang dengan Allah Ta'ala. Maka kita sebut mungkin Ramadan ini kita ambil kesempatan untuk betulkan diri kita tuan-puan yang selama ini kurang adab, kita adabkan semula diri kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okey, jadi Ustazah boleh cakap kan bila semualah nak rebut-rebut buat amalan ibadah dekat bulan Ramadan ni kan. Kadang-kadang kita pun cakap juga dengan diri kita sendiri ni, kadang-kadang bulan Ramadan barulah kita mula nak bersedekah, barulah berlumba-lumba nak buat kebaikan, tapi kita lupa pula bulan-bulan yang lain sebab mungkin kita rasa bulan Ramadan je yang istimewa untuk kita tingkatkan amalan ibadah. Tapi Ustazah bercakap mengenai peristiwa penurunan Al-Quran ni, boleh Ustazah kongsikan antara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan yang menceritakan tentang fadilat bersedekah di bulan Ramadan ni, dan Ustazah agaknya paling penting macam mana nak kekal istiqomah untuk kita bersedekah di bulan-bulan yang lain ni, bukan untuk Ramadan saja. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Taala, bila kita sebut berkenaan dengan sedekah, ini antara banyak kita kata apa, amal yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Bukan sekadar dalam Al-Quran, bahkan juga dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita buka hadis Nabi SAW, lagilah terutamanya kita sebut dalam bulan Ramadan. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi ini orang yang sangat dermawan. Dan kedermawanan Nabi SAW jadi lebih berkali ganda dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita nak ambil semangat Nabi SAW, tuan-tuan. Kan kita sebut kita nak bersedekah, kita nak wakaf. Hari ni tuan-tuan puan kita kata di hujung jari je. Kan kita dengar ayat Al-Quran ada dah ustazah, apa ni dalil-dalil yang nak suruh kami sedekah ni ustazah, banyak tuan-tuan puan. Antaranya dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Hadid seumpamanya. Allah kata apa? Allah kata sesungguhnya orang yang bersedekah, innal musaddiqina wal musaddiqat. Allah kata apa? Wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Al-Quran kata. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang bersedekah sama ada laki-laki ataupun perempuan. Kenapa ada perkataan laki-laki ataupun perempuan? Kadang-kadang orang ingat kita ini sedekah kita dibataskan dengan gender. Orang perempuan, waktu haid dia boleh tak dia sedekah? Sebab tu Allah Ta'ala tuan-tuan puan dia cukup spesifik dalam membicarakan kita kata apa, dari sudut balasan kepada orang, dari sudut undang-undang kepada manusia, spesifik laki-laki dan juga perempuan. Kenapa? Sebab kadang-kadang orang perempuan ni dia ada tempoh-tempoh. Contoh bulan Ramadan, orang perempuan tak boleh sedekah sebab dia tengah haid, dia tidak suci dan sebagainya. Tapi bagaimana Al-Quran pandu kita, awak laki-laki, awak perempuan sama. Kemudian Allah kata apa? Siapa yang bersedekah sama ada laki-laki ataupun perempuan dan dia memberikan pinjaman kepada Allah. Macam kita hari ni kita dapat duit. Kan kita baru 2-3 hari lepas terima gaji. Hari ni kita beri sedekah. Ataupun setengah orang kata dia beri pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pinjaman yang baik. Pinjamkan apa yang ada dalam dompet kita tu tuan-tuan puan. Kita sedekahkan kepada Islamic Relief contoh. Kan apa kata Allah? Allah kata apa? Yudha'afu lahum, nescaya mereka ini akan dilipat gandakan ganjaran kepada mereka, walahum ajrun karim, dan bagi mereka itu pahala yang banyak. Tengok tuan-tuan, ini dari satu sudut bila kita bersedekah, ini pandangan saya secara peribadi. Kadang-kadang kita tak mampu untuk kita bagi sedekah secara banyak dalam bentuk kita bagi berkala. Sebab itu, inilah fungsi kita ada NGO yang boleh berterusan turun jumpa dengan kita kata mad'u ataupun orang yang nak disantuni secara di lapangan. Tengok tuan-tuan. Kalau kita nak bagi bantuan kepada orang, contohnya Puan Azidah, kita nak bagi RM10 contoh sebab kemampuan kita RM10 je. Kalau kita bagi RM10 kan, kita turun sendiri dia akan jadi bagi one off. Tetapi bila kita beri kepada NGO contoh, kita beri kepada pusat zakat contoh, katalah hari ni kita pilih sempena 17 Ramadan kita nak beri kepada Islamic Relief.
Kita berikan RM10 kita, Islamic Relief boleh combinekan RM10 kita itu dengan RM10 orang lain. Saya RM10, Wak Azidah RM10. So dia jadi banyak berpuluh-puluh ringgit ini tuan-tuan dan puan. Dia boleh agihkan kepada ramai orang. Bayangkan RM10 yang kita beri tapi ditaburkan kepada ramai orang. Berapa banyak pahala kita dapat tuan-tuan dan puan? Berlipat ganda janji Allah dalam Al-Quran. Maka sebab tu bila kita nak bersedekah tuan-tuan dan puan, ya, rancang sedekah anda. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata ada malaikat-malaikat yang akan membawa naik catatan amal kita waktu pagi dan waktu petang untuk diangkat, untuk dinilai amal yang kita buat sehari-hari. Jadi hak pagi tadi angkat dah. Hak petang ni kita sebut apa? Niat kita buat waktu ni tuan-tuan dan puan. Waktu ni tuan-tuan dan puan ada luangkan masa sekejap, nanti bila ditanyakan pada Allah ke manakah kamu gunakan usiamu, kita boleh jawab malam ni. Kita gunakan untuk duduk sekejap sambil santai-santai nak lena, sambil kita moreh malam ni tuan-tuan puan kan. Moreh aku agaknya kan. Sambil-sambil kita moreh ni tuan-tuan puan, kita boleh jawab dengan Allah nanti bila kita jumpa dengan Allah. Allah kata apa? Siapa yang nak jumpa dengan Allah, faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, buat amal soleh. Kita dah tarawih tadi, kita dah puasa siang tadi, malam ni sekejap lagi mungkin puan-puan nak sampaikan sedekah. Dengan hari ni kita boleh scan QR code, hari ni kita boleh klik di hujung jari saja tuan-puan. Maka mudah-mudahan semua ini akan dibawa naik oleh malaikat yang waktu petang angkat amalan kita untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni Puan Azidah kan, kita terima Islam dalam keadaan kita tak perlu bersusah payah pun. Dia tak macam dengan Nabi SAW dulu. Maka apalah salahnya dengan kesenangan yang kita nikmati hari ni, kita kongsikan dengan orang lain tuan-tuan puan, dengan kemampuan yang kita ada. Mudah-mudahan yang hidup kita ini bukan sekadar hidup, tapi hidup kita ini adalah hidup yang menjadikan kita manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Okay, baik Ustazah. Saya suka bila Ustazah cakap tadi kan, bila kita kena sentiasa nak bersedekah, nak memberi kepada orang. Kan kita selalu dengar kan, Ustazah kata tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi sebenarnya Ustazah kan, macam mana kita nak didik hati kita ni untuk rasa untuk memberi kepada orang, memberi kebaikan. Bukanlah setakat mungkinlah kalau kita sedekah. Sedekah tu pun macam-macam juga, dari segi kewangan ke apa, dari segi ilmu dan sebagainya. Tapi bagaimana agaknya kita nak didik diri kita sendiri, lembut hati kita sebenarnya, dan dalam masa yang sama kita nak didik anak kita juga daripada kecil tu. Daripada kecil tu yang penting. Sebab saya pun suka juga nak dengar tips-tips macam tu, sebab kadang-kadang kita bingung tau. Macam mana agaknya kita nak ajar anak kita ni, nak didik dia supaya bersedekah. Saya nak kongsi juga Ustazah satu cerita lah. Baru-baru ni adalah kita pergi bazar Ramadan. Lepas tu adalah hamba-hamba Allah yang ialah memohon sedekah dekat bazar-bazar tu kan. Kadang kita pun teringin juga nak didik anak kita, okey ini sedekah. Tapi kadang-kadang budak kecil dia kata sedekah apa. Jadi Ustazah macam mana agaknya? Adakah itu antara yang terbaik caranya untuk kita didik anak kita bersedekah ataupun ada cara lain? Baik. Perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut bab bab nak ajar anak kita sedekah, dalam bab kita nak galakkan diri kita bersedekah tuan-puan, pertama kita tengok bagaimana Al-Quran ajar kita. Nabi Sulaiman ketika mana dia berada di lembah semut, dia panggil Wadi Naml, di lembah semut, ada dalam surah An-Naml. Ketika mana dia duduk di lembah semut nak lintas satu kawasan dengan bala tenteranya yang ramai, dia dengar seekor permaisuri semut kata apa? Dia kata, "Hei semut-semut, masuk dalam sarang masing-masing, masuk dalam rumah masing-masing." Sulaiman dengan tentera dia nak lalu, kisah yang masyhur selalu kita dengar. Tahu tak tuan-tuan puan? Nabi Sulaiman bila mana dia dengar permaisuri semut sebut macam tu, dia kata apa dengan Allah? Dia kata Rabbi auzi'. Kalau dia doa ni tuan-puan, kita baca banyak kali dalam hidup kita supaya kita ni dekat untuk buat amal soleh. Dia kata apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dia kata apa? Ni doa nama dia, kalau tuan-tuan perempuan nak Google hari ni, zaman Google Puan Zida kan mudah hari ni. Ustazah sebut je kira apa dia Ustazah, senang je nak cari hanya tuan-tuan. Namanya doa Nabi Sulaiman. Tuan-tuan boleh Google. Hak saya sebut tadi tu hak panjang dari ayat Quran. Apa dia kata? Rabbi auzi'ni ya Allah, berilah aku rasa untuk bersyukur padamu ya Allah. Dan untuk berilah rasa untuk bersyukur kepadamu, kepadaku dan juga kedua ibu bapaku. Dan jadikanlah aku ini orang yang buat amal yang engkau redha kepada amal itu. Dan jadikanlah aku orang yang termasuk dalam rahmatmu untuk masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Baik tuan-tuan. Kita tengok bagaimana Nabi Sulaiman dia minta dengan Allah, ya Allah, berilah aku rasa untuk bersyukur. Maka dalam konsep nak bersedekah, pertama tuan-tuan kena minta dengan Allah, ya Allah, berilah hati aku ini rasa untuk bersedekah kepadamu, ya Allah. Ramai orang hari ini hartanya banyak, keretanya besar, rumahnya mewah, pangkatnya tinggi tetapi tidak ada rasa untuk bersedekah. Maka sebab itu rasa ini perlu diminta dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang bila dia bersedekah, sedekahnya itu sekadar untuk dipublikkan, untuk dipublicitikan kepada orang, aku dah bersedekah. Berapa banyak orang hari ini yang bila dia bersedekah, sedekahnya itu adalah untuk menunjuk-nunjuk dia ada duit untuk dia bersedekah. Sebab tu tuan-tuan banyak-banyak minta doa dengan Allah supaya Allah jadikan kita ini akan doa Nabi Sulaiman tadi. Buat amal soleh yang Allah redha dengan kita. Kita sedekah. Kenapa kita sedekah tuan-tuan? Ya Allah, aku sedekah ni ya Allah supaya berkat rezekiku ya Allah. Ya Allah, aku sedekah ni ya Allah, jagalah hatiku ya Allah supaya aku tak jadi orang yang ujub, orang yang riak ya Allah. Minta dengan Allah tuan-tuan. Sama juga dengan kita ajar anak kita. Kadang-kadang budak-budak ni kita tak perlu ajar, dia tengok melalui tindakan. Setiap hari Jumaat, mama mesti sedekah contoh. Kita tak sebut pun mulut tak kata kakak kena sedekah ke orang tak. Tapi setiap kali hari Jumaat contohnya kita jadikan dia sebagai rutin. Hari Jumaat saja kita mesti cari orang untuk kita beri kongsikan makanan. Hari Jumaat saja kita mesti jadi tabiat kita pukul kita katalah contoh, lepas subuh saja kita mesti cari Islamic Relief untuk kita buat derma dan sebagainya. Anak tengok, anak belajar. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, idza matal insan, apabila manusia itu mati, inqata'a, putus habis amal dia. Waktu kita sihat, kita boleh bangkit, tengok telefon kita, kita tekan button play, kita dengar ceramah. Mati kita dengar ceramah lagi tak? Tak dengar dah. Tak ada jenazah yang bawa telefon masuk kubur pesan dengan anak nanti kalau mama mati bawa smartphone mama masuk kubur sebab mama nak dengar ceramah. Tak ada tuan-tuan puan. Kalau orang ada jenazah yang play mungkin kita kena korek balik kubur tu kita jadi cerita lain tuan-tuan. Waktu kita sihat kita boleh angkat takbir Allahu Akbar, kita sembahyang 5 waktu. Bila kita mati kita angkat takbir lagi tak? Tak dah tuan-tuan. Kan Puan Zida kan, kita tak angkat takbir, orang yang angkat takbir untuk kita. Maka kata Nabi, putus semua amal-amal tu kecuali 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama disebut apa? Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang malam ni kalau tuan-tuan perempuan dengar, tuan-tuan perempuan kongsikan di wall masing-masing. Esok kita mati tuan-tuan, orang datang ke Facebook kita, orang play tengok, dapat pahala kat kita. Yang kedua, kan, yang kedua disebut apa? Sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Kalaulah ada sedikit RM5 yang pernah tuan-tuan perempuan sumbangkan untuk wakaf, pernah tuan-tuan perempuan dermakan untuk projek Ramadan sebagai contoh, pernah kita dermakan untuk kita beri korban kepada sahabat-sahabat kita yang tak pernah rasa pun makan daging tuan-tuan. Ini kata Nabi SAW, jasad kita sudah reput, tubuh kita sudah pun dijamah oleh cacing tuan-tuan perempuan, tapi sedekah itu kekal. Dan 3 kata Nabi,
Al-waladu salih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Saya pernah tanya kepada guru saya Puan Azidah, apa makna doa anak yang soleh ni? Adakah anak kita akan doa Rabbana atina fid dunya Rabbi ghfirli wali walidayya saja? Kata guru saya, tak. Makna anak soleh yang mendoakan ni maknanya kalaulah waktu anak kita kecil, kita ajarkan dia untuk bersedekah. Contoh macam tadi Pak Zida beritahu, kita kena sedekah supaya orang boleh rasa apa yang kita rasa. Kan kita kena buat macam ni supaya orang boleh nikmati apa yang kita nikmati hari ni. Contoh kita sebut macam tu je dekat anak. Anak tengok, anak belajar, anak buat, selama anak buat dalam hidup dia tuan-tuan dan puan, selama itu menjadi jariah kepada kita. Andainya waktu kita muda dahulu, mungkin ada yang waktu ni dah berusia tengok dengan kita hari ni kan. Tengok ada Cik Bazid, ada Puan Nurbaha pun ada bersama dengan kita malam ni. Kalau tengok ada di komen tu, mungkin kita sudah sedikit berumur. Jadi kalaulah ada anak kita ataupun cucu kita, kita ajarkan dia dengan Al-Quran. Kan, kita ajarkan dia alif bata, sepanjang hidup dia baca Al-Quran, tuan-tuan puan, inilah yang akan menjadi jariah yang tidak akan putus sampai bila-bila, kata Nabi SAW. Maka sebab tu nak didik hati kita, nak ajar orang ni tuan-tuan puan, mesti doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti dengan ilmu. Berapa banyak orang yang ajar anak tapi ilmu itu dia tidak menjadi ilmu yang betul. Akhirnya kita bimbang-bimbang dia sesat. Kenapa kita kena sedekah? Supaya orang pandang kita ni sebagai orang yang suka memberi. Itu salah. Agar kita nak ajar anak kita supaya apa? Supaya bila kita mati, ini akan menjadi penyelamat kita nak. Nanti kita nak mati, kalau kita mati nanti kita tak tahu kita ni ada ke tidak sedekah. Kita tak tahu kita ni banyak ke tidak sembahyang kita diterima ataupun tidak. Hak ni lah kita nak harapkan nak sedekah. Mudah-mudahan dia jadi pembantu bila kita meninggal dunia nanti. Sebab apa? Kerana dalam satu hadis Nabi SAW, ya, bila kata Nabi SAW, nanti di hari akhirat akan ada 7 kategori manusia yang akan dilindungi di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang 7 tu? Salah satunya adalah disebut Nabi SAW, orang laki-laki, bukan orang laki-laki lah, orang lah. Nanti tak kisah laki-laki ataupun perempuan, yang bila dia bersedekah, sedekah dengan tangan kanan, sedekah tapi tangan kiri tak nampak. Tengok ni ajaib. Kita hari ni kan bukan takat tangan kanan, tangan kiri nampak, kaki-kaki telinga pun nampak tangan kita tu. Kan, maka sebab tu Puan Zida kita sebutnya, di akhir mungkin saya simpulkan beginilah. Dari sudut nak ajar ni, kan dia mesti bermula dengan orang yang bercakap dulu. Kita nak ajar anak, kita dulu kena sedekah, tuan-tuan puan. Don't worry, segala amal yang baik kita buat, insya-Allah anak perhati, anak akan buat apa yang kita lakukan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik Ustazah. Kalau Ustazah dah highlight kakak tentang bersedekah dan sebagainya kan. Jadi kita nak sambung juga tadi aktiviti, inisiatif yang dijalankan oleh Islamic Relief Malaysia berkenaan dengan kempen rezeki Ramadan. Tuan yang sedang menyaksikan, menonton kita secara maya di Facebook Islamic Relief Malaysia, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Kempen ni berlangsung daripada 1 Februari hari itu sehinggalah 12 Mei 2021. Selama 101 hari ya kempen ni dijalankan, dan besaran dananya adalah sebanyak 2.4 juta. Okey, jadi jumlah negara terlibat ramai 32 buah negara termasuk Malaysia, dan jumlah pack makanan yang diberikan 12,000 pack. Bayangkan banyak 12,000 pack ini, iaitu antaranya adalah 6,000 tempatan dan 6,000 lagi mereka yang berada di luar negara. Dan jumlah penerima manfaat, kita targetnya adalah seramai 60,000 orang. Okey, jadi ini antara package dia lah ya. Yang pertama, hashtag kongsi rezeki Ramadan. Okey, anda boleh memberi sumbangan serendah RM5 kepada Islamic Relief Malaysia. Dan keduanya, package yang kedua adalah pack makanan RM200, iaitu untuk negara Malaysia, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bosnia, Albania, Kosovo, Lebanon, Jordan dan banyak lagi. Okey, yang ketiga, package yang ketiga adalah pack makanan RM200. Okey, untuk Syria,
Palestin, Gaza, Yaman, Indonesia, Myanmar, Filipina, Pakistan, Afghanistan. Banyak lagi ni. Anda boleh pilih antara package-package yang ada. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, anda pergi ke saja pada website Islamic Relief, islamicrelief.org.my Rezeki Ramadan. Untuk pengetahuan anda, untuk pengetahuan anda dan juga untuk Ustazah juga, sekarang ni dah mencecah separuh daripada targetnya, iaitu nak perlukan lagi kira-kira 1.2 juta. Jadi moga-moga segala dana yang diberikan oleh anda untuk Islamic Relief Malaysia, untuk disalurkan kepada mereka yang memerlukan, tercapai dan mencapai punya anda pun dapat mampunya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Baik Ustazah. Ustazah masih lagi setia di situ, alhamdulillah. Okey, baik Ustazah, sempena memperingati hari nuzul Quran ni kan, Syahrul Quran ni. Tadi Ustazah cakap kan, kita ni kena sentiasa baca Quran, kena dapatkan ilmu-ilmu yang betul. Tapi kan sekarang ni Ustazah, kadang-kadang kalau kita tengok dengan zaman yang ada ni semua, masyarakat kita dah semakin jauh dengan ayat-ayat suci kiriman Tuhan ni. Sedangkan Al-Quran ni adalah mukjizat agung yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang kita ni antara kita banyak pandukan ataupun kita lebih bergantung kepada bahan-bahan bacaan yang lebih ringan, yang lebih santai, sehingga kadang-kadang kita rasa isi kandungan itu adalah isi kandungan yang tak sepatutnya. Jadi Ustazah, mungkin Ustazah boleh komen sikit tentang fenomena yang berlaku ke sana Ustazah, terutama kepada golongan-golongan muda ni, untuk kita sentiasa cinta dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pandangan kita. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut hari ni nak ajak orang nak semaikan cinta Al-Quran dalam diri kita ni, tuan-tuan puan, saya selalu sebut di mana-mana. Baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang dapat. Sebab tu Puan Azidah kan, kalau kita tengok dalam hidup kita ni, semua orang dapat 24 jam yang sama. Saya, Puan Azidah, sahabat-sahabat kita di luar, semua orang dapat 24 jam. Tetapi kenapa dalam 24 jam itu kawan kita boleh habiskan satu juzuk, kita nak habis setengah muka surat Al-Quran pun susah hari-hari, tuan-tuan puan. Sebab apa? Pada saya ini terkait dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terkait dengan berkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang ada 24 jam tetapi tidak 24 jam itu Allah berkatkan jam yang diberi kepadanya. Maka sebab tu setiap kali kita baca doa makan sebagai contoh, tuan-tuan. Kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wahai Allah, berkatilah rezeki kami pada apa yang kau kurniakan pada kami ya Allah, dan lindungilah kami daripada api neraka. Ramai orang menyangkakan bila dia minta dengan Allah supaya berkatkan rezeki yang dia terima adalah pada sepinggan nasi yang nak dijamah waktu dia buka puasa. Ramai orang ingat dia baca Allahumma barik lana itu hanya untuk makanan yang dia nak santap pada waktu itu sahaja. Sedangkan kata ulama, bila kita sebut Allahumma barik lana itu Puan Azidah, kita sedang minta dengan Allah rezeki yang kita terima hari ni semua, tuan-tuan. Rezeki gaji yang alhamdulillah dalam musim PKP ada sahabat-sahabat kita yang mungkin diberhentikan kerja dan sebagainya. Kita dapat rezeki, tuan-tuan, kita minta dengan Allah supaya Allah berkatkan rezeki kita, tapi kita tak sedar. Kita minta dengan Allah supaya waktu kita yang Allah beri sama dengan orang lain 24 jam, kita minta supaya Allah berkatkan, kita tak sedar. Kita minta dengan Allah supaya kesihatan yang baik yang Allah beri kepada kita supaya Allah berkatkan, kita tak sedar, tuan-tuan. Sebab tu hari ni bila kita angkat tangan minta dengan Allah, tuan-tuan puan, jangan lupa minta dengan Allah di 1/3 malam. Kata Nabi SAW, Allah turun ke langit bumi, Allah cari mana hamba aku yang angkat tangan nak minta dengan aku untuk aku makbulkan doa ni. Mana hamba aku yang nak minta ampun dengan aku untuk aku ampunkan dosanya. Bulan Ramadan, tuan-tuan puan, berbaki lagi 13 hari saja lagi, mungkin tak sampai 13 hari pun. Bulan yang memang 1/3 malam itu kita akan bangun waktu sahur.
angkat tangan dengan Allah, minta, ya Allah berikanlah kesempatan pada kami untuk solat di awal waktu, ya Allah. Minta tuan-tuan dan puan. Berapa tahun kita hidup tuan-tuan dan puan, pernah tak kita minta dengan Allah supaya Allah rezekikan kita solat di awal waktu? Kalau tak pernah tuan-tuan dan puan, jadikan Ramadan ini Ramadan yang pertama kita minta dengan Allah. Berapa kali kita minta dengan Allah, wahai Allah, jadikanlah lidah aku ini ringan untuk membaca Al-Quran hari demi hari, ya Allah. Jauh kita ni tuan-tuan dengan Al-Quran. Cuba kira di rumah kita ada Al-Quran berapa? Saya jangka lebih daripada 3. Ada dalam bilik kita, ada di rak buku, ada di ruang tamu. Banyak Al-Quran tuan-tuan. Tapi cuba tanya diri kita, dengan jumlah Al-Quran yang kita miliki, berapa kali kita sentuh Al-Quran tu tuan-tuan. Sebab itu kata Luqman Al-Hakim, kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, dirikanlah solat. Dan jika kamu ingin mendengar Allah berbicara denganmu, maka bacalah Al-Quran. Waktu kita rasa tak tentu arah tuan-tuan, waktu kita ditimpa dengan musibah, waktu Allah uji kita dengan rumah tangga, waktu Allah uji kita dengan diberhentikan daripada kerja, waktu Allah uji kita tak dapat anak seperti yang kita minta tuan-tuan, cerita dengan Allah. Minta Allah bercakap dengan kita. Kata Luqman Al-Hakim, nak dengar Allah cakap dengan kita, buka Quran. Sebab tu nak semai rasa cinta kepada Al-Quran, kita kena tahu, kena faham apa itu Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran beri panduan pada kita. Maka kerana kita tak tahu, sebab itu tidak datang cinta. Kita tak tahu macam mana Al-Quran tu turun. Kita tak tahu bila Al-Quran tu turun. Kita tak tahu bagaimana keadaan Al-Quran itu ketika diturunkan. Maka sebab itu kita tidak ada rasa cinta. Macam mana kita boleh kahwin dengan suami kita? Macam mana kita boleh kahwin dengan pasangan kita? Sebab ada cinta. Macam mana datangnya cinta? Sebab kita kenal dia. Kita tahu siapa dia. Kita tahu suami kita ni suka pakai kopiah, contoh. Kalau yang kahwin sama pakai kopiah. Puan Azidah kahwin dengan suami sebab apa? Contoh-contoh yang kita tanya. Contoh. Sayang. Sebab apa suka kat suami? Kita rasa. Baik. Sebab dia baik. Maknanya apa? Maknanya Puan Azidah tahu suami dia baik. Dia kenal. Sama dengan Quran tentang puan. Mungkin belum lagi datang rasa cinta sebab kita tak kenal. Alhamdulillah malam ni walaupun asalnya tak sengaja tertonton di Islamic Relief Malaysia, mungkin malam ini Allah nak kenalkan kita dengan Al-Quran tuan-tuan puan. Maka sebab tu syukur banyak-banyak malam ni Allah beri kelapangan masa pada kita untuk datang ke majlis ilmu. Mudah-mudahan malam inilah malam yang menyebabkan kita jatuh cinta kepada Al-Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Bila Ustazah cakap macam tu kan, terus meremang je bulu roma kita tu. Macam mana agaknya kan, yelah mungkin ada di antara kita yang kita rasa macam kita dah nak baca Al-Quran tu Ustazah. Tapi kadang-kadang niat tu dah ada, hati tu dah ada dah, tapi tindakan tu yang tak ada. Jadi tindakan tu kita kena rajin-rajin sikit lah kan. Okey, baik Ustazah, jadi kepada yang sedang menyaksikan kita sekarang ni, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Okey, yang sibuk-sibuk kan, sibuk dengan murid, sibuk dengan anak dan sebagainya, sempat juga menyaksikan kita ni di Facebook Islamic Relief Malaysia ni. Jadi Ustazah terakhir ni, Ustazah pesanan lah Ustazah kepada semua, pesanan untuk saya juga agar kita sama-sama kena tingkatkan lagi ibadah kita ni di bulan Ramadan. Sebab kita ni dah masuk pertengahan ni, pertengahan Ramadan. So sepatutnya speed dia tu dah kena laju sikit dah tak boleh macam slow lagi kan. Dia kena makin lama makin cepat speed dia. Jadi Ustazah, apa pesan Ustazah kepada semua yang menyaksikan kita sekarang ini untuk kita tingkatkan ibadah kita di pertengahan bulan Ramadan ini dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut perbincangan kita malam ni tuan-tuan puan berkenaan dengan Al-Quran, Nabi SAW sebut, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kalau kamu berpegang dengan kedua perkara ini, lan kata Nabi. Lan ni Puan Azidah dalam bahasa Arab makna dia lil abad, selama-lamanya tidak.
Dia kalau dalam Quran kita belajar bahasa Arab kan, dia ada banyak. Tidak ni ada kalimah la yukallifullahu nafsan la wus'aha, ada perkataan lam, walam yakul lahu kufuwan ahad, ada perkataan ma contoh. Dan ada di sana perkataan tidak yang digunakan dengan kalimah lan. Maka Nabi pilih lan. Lan itu maknanya selama-lamanya tidak akan sesat kalau kita pegang dengan kedua-dua ni, iaitulah Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka Al-Quran ini tuan-tuan puan, dia ada penyelesaian untuk segala masalah dunia kita. Dia ada penyelesaian untuk segala kemusykilan kita. Maka kalau hari ni kalau kita rasa bimbang-bimbang nak bersedekah tuan-tuan puan, rujuk dengan Quran. Apa kata Quran? Allah kata apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan ni duk bisik-bisik dengan kita, jangan sedekah, satgi kamu miskin, jangan sedekah, satgi duit kamu habis. Syaitan duk bisik dengan kita. Maka sebab tu dalam Al-Quran sekali lagi tuan-tuan puan, Allah kata akan ada manusia yang bila di hari akhirat nanti dia akan minta dengan Allah, ya Allah balikkan kami ke dunia untuk kami sedekah ya Allah. Jadi jangan sampai kita sebut apa, kita dah sedar dah duduk pun dalam kubur, barulah waktu tu kita nak minta dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah balikkan kami ke dunia ni ya Allah untuk waktu yang saat saja ya Allah, untuk kami beri sedekah, untuk kami beramal soleh ya Allah. Mudah-mudahan yang kita tak termasuk dalam kelompok orang-orang yang menyesal. Kerana apa? Dan tarji'al ayyamul lati madat, sidakkan kembali hari-hari yang dah berlalu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Insyiqaq sebagai masalan. Allah kata orang-orang yang berpenat lelah di dunia, sama macam sahabat-sahabat kita di Islamic Relief. Dia pergi ke sana sini, dia buat program charity dan sebagainya, letih tak tuan-puan, letih. Tapi letih-letih ini kata Allah Subhanahu Wa Taala akan ada manusia-manusia yang diberikan yang akan diberikan amal, catatan amalnya dengan tangan kanan. Siapa orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanan? Orang-orang yang berlelah-lelah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mengorbankan apa yang dia miliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar dia terima amal dengan catatan amal dengan tangan kanan tuan-puan, tapi dia terima amal dengan catatan tangan kanan, kemudian dia terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doakan mudah-mudahan ya Puan Azida, sahabat-sahabat kita di Islamic Relief dan sebagainya, semua ini Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat untuk jadi hamba-hamba Allah yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Jadi terus lega bila Ustazah cakap macam tu. Yang pertamanya sebenarnya Ustazah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan kepada kita untuk kita sentiasa kuat dalam mengerjakan ibadah. Lepas tu yang paling penting kita kena ada ilmu. Macam mana nak dapat ilmu itu adalah itulah ayat-ayat Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan kita di hari ini. Jadi Ustazah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nazira Abu Bakar bersama dengan kita pada hari ini. Moga-moga apa yang dikongsikan, setiap kalam-kalam yang keluar daripada Ustazah memberi manfaat kepada kita semua. Juga orang kata apa, boleh jentik hati kita. Lepas tu kita kena ada goal, kita kena set dalam hidup kita. Okey, malam ni ataupun besok ni nak baca surah apa. Satu hari satu ayat pun tak apa kan. Biar sikit tetapi konsisten. Orang kata apa, istiqomah, insya-Allah. Jadi Ustazah, saya pun nak berkongsi juga bersama dengan Ustazah dan juga semua yang menyaksikan penonton di Facebook ni. Kita anggapkan Al-Quran ni hikmahnya lah adalah kita kalau panas kita perlukan air kan Ustazah, kita perlukan air. Sebagaimana juga dengan Ramadan ni, dan saya rasa Ramadan juga memerlukan Al-Quran. Jadi Ramadan ni memerlukan Al-Quran, dan air ni menghidupkan tanah yang mati, sebagaimana Al-Quran dia boleh menghidupkan hati manusia yang mati. InsyaAllah sama-sama kita ingat kepada diri kita, okey, sentiasa melakukan amal kebaikan. Dan kepada anda, kita nak tutup dah ni. Dah nak tutup dah sesi kita ni bersama dengan Ustazah. Terima kasih sekali lagi. Dan kepada anda, jangan lupa sekali lagi berkenaan dengan kempen rezeki Ramadan. Mungkin rasa macam tak clear kan tentang penerangannya, anda boleh bertanya ataupun boleh sampaikan bantuan itu. Okey, boleh tengok detailnya di website www.islamic-relief.org.my ataupun pergi saja di media sosial di Facebook ni, Instagram dan juga Twitter, dan general line dia adalah
019-634. WhatsApp Center 0196379788. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustazah Nazira. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Meet Yusuf. He's a nice chap. He loves his mum, his food, his cars, and he loves his prayers. Good lad. Each day he's working through those first world problems, trying to balance this world and the next, and it isn't always easy. One day he realizes his only contribution to the world is a bag for life. So he raises some money from family and friends, books a flight, gets vaccinations, visas, clothes, sunglasses and permits, which leaves enough for a small box of aid. Still feeling like the man, he sets out, but soon discovers delivering aid isn't going to be as easy as he first thought. 12 hours later, he arrives in what he calls Africa, or rather, one of the 54 countries that makes up the diverse continent of Africa. He hits the streets and becomes acutely aware that he doesn't know anything about the culture, the language, and most importantly, where the people in need actually live. Take me to a village of 4 people. Playing the village people. He figures the best place to head would be into the desert. Oh dear. He takes a bus, a motorbike, a bicycle, a donkey, and ends up somewhere. You've arrived. Nowhere. He meets the wildlife. He meets the not-so-wildlife. He eats, his belly aches, he finds a bush, he finds a snake. And wakes up 2 days later in a hospital. He prays for a sign, and one comes. But does he listen? Oh no, he pushes on. He thumbs a lift. The car breaks down. He breaks down. Completely lost, he wanders across the border into a conflict zone. Scared out of his life, he does the only thing a man can do in this situation. He calls his mum. No. I'm sure he's having a lovely time. By the skin of his teeth he escapes. But into what? He wanders the desert bewildered. To survive, he eats the aid that he brought with him. He becomes delirious. But he sees a chicken shop. Only to realize it's a mirage. Lost and afraid, he calls out to Allah to save him. And that's when it really hits him that the only thing Africa needs saving from is people like him. On the edge of despair, he thinks all is lost, when out of the sun comes a local man who saves his life. He takes him back to his village and shows him the integrated water and food system that Islamic Relief have supported his village to build, all the tools and training necessary so they could lift themselves out of poverty. It isn't easy saving lives, but it is easy to do this. Islamic Relief, saving lives since 1984.